Salam sejahtera diucapkan kepada Bapak Razali dan tidak tinggal juga kepada rekan-rekan seperjuangan saya. Diharapkan kita bersama berada dalam keadaan yang sehat sejahtera anaknya. Sentiasalah menjaga diri dan patuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Baiklah, saya, Mike Fraser Dili dan kawan-kawan yang lain akan membentangkan tentang impak COVID-19 terhadap pematuhan peraturan dan undang-undang di Malaysia. Jadi sekarang saya ingin meneruskan dengan latar belakang kajian kami. Pada penghujung tahun 2019, dunia tiba-tiba digempakan dengan sejenis virus yang berasal daripada Wuhan, China. Virus ini dipercayai berpunca daripada haiwan iaitu kelawar. Wabak ini tidak hanya menyerang penduduk negara China, bahkan merebak ke seluruh pelosok negara. Untuk pengetahuan tambahan, wabak ini telah merebak ke 187 buah negara di seluruh dunia dan telah mencecah kes keseluruhan sebanyak 10.7 juta. Amerika Syarikat iaitu US telah mencatatkan kes tertinggi di dunia dengan bilangan kes terkumpul iaitu 2.74 juta sehingga kini. Dengan angka kes sebegitu, sebanyak 130,000 kes kematian dicatatkan di US. Bagi negara kita, Malaysia mencatatkan keseluruhan kes adalah sebanyak 843 kes dan 121 kematian. Tidak dapat dinafikan bahawa wabak ini sangat berbahaya kerana sudah meragut berjuta nyawa. Jadi, apa itu coronavirus? Berdasarkan sumber yang didapati di laman sesawang Hospital Sungai Buloh 2019, yang merupakan hospital khusus merawat pesakit COVID-19 yang telah menyatakan bahawa coronavirus iaitu COV adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Hal ini dikatakan demikian kerana jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selesema biasa kepada radang paru-paru iaitu pneumonia yang teruk. Virus ini boleh merebak melalui saluran pernafasan iaitu batuk, bersin dan sentuhan daripada secara fizikal dan juga menyentuh permukaan yang telah dijangkiti oleh virus seperti gelas, toilet mandi, bekas makanan dan lain-lain. Baiklah, saya teruskan dengan objektif. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti cara pematuhan orang ramai terhadap peraturan dan undang-undang yang dilaksanakan. Yang kedua adalah mengenal pasti sebab segelintir masyarakat melanggar peraturan Perintahan Kawalan Pergerakan (PKP). Yang ketiga, menganalisis inisiatif atau intervensi yang dilakukan bagi memperketatkan undang-undang. Yang keempat adalah menyatakan kepentingan mematuhi peraturan yang dilaksanakan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti kesan peristiwa sekiranya peraturan dan undang-undang tidak dipatuhi atau dilanggar. Dengan ini, saya menyerahkan pemandangan kepada rekan-rekan yang lain untuk memandangkan isi-isi pemandangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, salam sejahtera dan terima kasih kepada pembentang pertama. Saya Petrus Aina Anak Lau akan membentangkan tentang kandungan kajian kumpulan kami, iaitu terdapat 10 orang responden yang telah memberi respon kepada sesi soal sidek kami menerusi Google Form dan menggunakan WhatsApp yang berkenaan dengan tajuk kajian kami. Okay. Terdapat 60% terdiri daripada kaum lelaki dan 40% terdiri daripada kaum wanita. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cara pematuhan orang ramai terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang pertama, masyarakat sememangnya disarankan untuk mengamalkan 3W iaitu watch, wear dan warn. Watch adalah berkenaan dengan kita haruslah mencuci tangan sekerap yang mungkin bagi mengelakkan jangkitan COVID-19, dan wear adalah dengan memakai penutup hidung dan mulut sekiranya berada di tempat awam, dan W, warn adalah amaran atau arahan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada masyarakat bagi mengelakkan daripada terkena jangkitan COVID-19. Okay. Melalui teori yang telah dipelajari daripada
subjek psikologi sosial yang berkenaan dengan koresponden interferon yang telah digunakan pakai oleh Jones dan David pada 1965 yang menerangkan tentang tingkah laku orang lain sebagai asas untuk menyimpulkan pemahaman mereka. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat juga disarankan untuk mengelakkan diri daripada 3S, iaitu tempat yang sesak, sempit dan elakkan bersembang dengan jarak yang dekat sesama sendiri. Ini dikaitkan dengan apabila seseorang memahami sesuatu keadaan seperti darurat dan orang lain juga akan memahami keadaan tersebut. Okay? Itu dianggap kita memahami situasi tersebut, kita tak dapat melakukan sesuatu perkara mengikut orang lain sebab kita faham dengan keadaan tersebut. Okay. Seterusnya, situasi ini juga dapat dikaitkan dengan topik persepsi ataupun perception yang kita tak dapat melakukan sesuatu perkara mengikut orang lain sebab kita faham dengan keadaan tersebut. Okay. Seterusnya, situasi ini juga dapat dikaitkan dengan topik persepsi ataupun perception yang menerangkan satu proses konstruktif yang menyebabkan kita menerima stimulus dan berusaha untuk memahaminya dengan bermakna. Sebagai contoh, penyakit COVID ini dijadikan satu stimulus yang memberi rangsangan kepada kita. Jadi kita beranggapan bahawa penyakit itu adalah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut. Jadi kita akan berasa takut dengan stimulus itu. Okay? Contohnya, kita juga akan kuarantinkan diri sekiranya kita pernah keluar atau bergaul dengan individu yang mempunyai gejala penyakit COVID-19. Untuk itu, kita secara tidak langsungnya mempunyai persepsi sekiranya kita bergaul dengan ahli keluarga atau rakan-rakan yang lain, kemungkinan besar kita mempunyai risiko tinggi untuk menyebarkan penyakit tersebut. Okay. Setakat itu sahaja pembentangan saya, dan seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Seterusnya saya akan menjelaskan sebab segelintir masyarakat melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semasa untuk menghapuskan penyakit COVID-19. Sebab yang pertama adalah segelintir masyarakat melabelkan arahan PKP sebagai satu pushing factor. Hal ini disebabkan oleh rakyat Malaysia tidak biasa menjalankan aktiviti harian seperti hanya duduk di rumah dan hanya membiarkan seorang sahaja untuk berjalan ke mall atau sebagainya. Setengah rakyat Malaysia biasanya pergi ke mall berteman supaya lebih senang untuk membeli barang-barang rumah. Sebab yang seterusnya adalah arahan PKP ini telah melanggar hak kebebasan asasi. Segelintir masyarakat menganggap arahan PKP ini melanggar hak kebebasan asasi kerana tidak dibenarkan keluar rumah, kerana aktiviti keluar rumah ini adalah perkara biasa yang telah dilakukan oleh semua masyarakat. Seterusnya, segelintir masyarakat memandang remeh terhadap penyakit tersebut iaitu COVID-19 sebagai satu penyakit yang biasa. Walaupun ramai rakyat Malaysia yang mengetahui bahawa penyakit COVID ini telah mengorbankan banyak nyawa dan menyebabkan ekonomi merudum dan semakin merosot. Seterusnya, setengah rakyat Malaysia tidak mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai wabak penyakit COVID-19 ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan social psikologi berkaitan dengan attitude. Sesetengah masyarakat mempunyai attitude yang mementingkan diri dan tidak mempunyai kesedaran tentang bahayanya penyakit tersebut yang boleh menyebabkan banyak nyawa terkorban, dan penyakit ini merupakan penyakit yang mudah untuk berjangkit kepada rakyat Malaysia melalui sentuhan dan pernafasan. Oleh itu, rakyat Malaysia
diberi arahan apabila keluar rumah supaya memakai mask dan sentiasa membasuh tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita masuk kepada bahagian langkah-langkah untuk memperketatkan undang-undang di Malaysia. Yang pertama dari aspek sekolah, guru-guru telah menyediakan beberapa penjarakan sosial antara, bukan beberapa, setiap di sekolah perlu menyediakan penjarakan sosial antara pelajar A dengan pelajar B bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 itu pada pelajar tersebut. Oleh itu, kebersihan diri pelajar perlulah ditegaskan kepada pelajar tersebut agar mereka sentiasa kerap mencuci tangan mencuci tangan pada setiap hari dengan menggunakan air yang bersih. Tidak lupa juga dengan penggunaan penutup mulut dan hidung. Itu amatlah penting, dan penggunaan penutup mulut dan hidung ini sentiasa digunakan bagi setiap pelajar di sekolah. Selain itu adalah sektor pekerjaan. Pekerja perlu menyediakan hand sanitizer di setiap kedai ataupun cawangan yang telah dibuka bagi setiap pelanggan yang masuk ke kedai perlulah membuat cek suhu bagi pelanggan yang hendak masuk ke kedai. Jika pelanggan yang suhunya lebih daripada 37.5 darjah Celsius, pelanggan itu tidak berhak untuk masuk ke kedai membeli belah pada masa tersebut. Tidak lupa juga dengan kaedah penghantaran barangan di sesuatu tempat telah dihadkan oleh kerajaan di Malaysia dengan 100 barangan sahaja dalam satu hari. Bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini berlaku pada pekerja maupun orang yang mengambil barangan pada pekerja yang pos laju tersebut. Oleh itu, 100 barangan itu cukup untuk dalam satu hari. Walau bagaimanapun, sikap masyarakat bagi memberi kerjasama kepada barisan hadapan juga amatlah penting bagi penularan wabak COVID-19 ini sentiasa menurun pada tahap yang memuaskan. Terdapat juga konflik semasa melakukan langkah-langkah untuk memperketatkan undang-undang di Malaysia, di mana segelintir masyarakat mula berkumpul di sesuatu tempat dengan agak yang ramai. Oleh itu, mereka telah minum minuman keras, sehinggalah apabila mereka berjalan atau membawa kereta di jalan raya, telah membuatkan pelanggaran antara barisan hadapan, iaitu pada suatu hari ada satu kes di mana masyarakat yang mabuk itu tadi, individu yang mabuk itu tadi telah membuat mereka kan tidak sedar telah berlanggar dengan barisan hadapan iaitu polis, sehinggalah membawa maut antara mereka. Oleh itu, masyarakat perlulah menjalankan kebersihan diri di setiap tempat di mana keberadaan mereka. Kepercayaan dengan barisan hadapan ataupun langkah-langkah untuk memperketatkan undang-undang ini perlu ditegaskan dalam diri masyarakat agar masyarakat perlu mematuhi peraturan di Malaysia, iaitu telah disediakan
oleh Malaysia dengan mematuhi SOP yang telah disediakan. Pengaruh rakan juga tidak lupa ditegaskan apabila pengaruh yang baik maupun negatif itu juga membawa impak yang besar kepada Malaysia, iaitu mematuhi peraturan di Malaysia. Jika pengaruh yang baik, maka masyarakat juga dapat mengamalkan penjarakan sosial dengan sebaik mungkin. Sikap juga perlulah ditegaskan, iaitu sikap itulah membawa dalam diri Malaysia untuk sentiasa mematuhi peraturan yang ada di Malaysia. Manakala sikap yang seperti berdikari mematuhi peraturan dengan sendirinya dalam diri masyarakat itu perlulah ada supaya wabak COVID-19 ini sentiasa menurun pada tahap yang memuaskan. Apabila sikap dalam diri masyarakat itu tidak ada, maka penularan wabak COVID-19 ini tidak dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Oleh itu, sikap yang baik perlulah ada dalam diri masyarakat agar penularan wabak COVID-19 ini sentiasa dalam tahap yang menurun atau memuaskan di dalam diri semua masyarakat di Malaysia. Oleh itu, langkah-langkah ini dapatlah memberi kerjasama yang baik antara barisan hadapan maupun masyarakat awam yang lain. Oleh itu, langkah-langkah ini diamalkan dan SOP yang telah disediakan oleh kerajaan perlulah semua masyarakat mematuhi dengan sebaik mungkin. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan mematuhi peraturan yang telah dilaksanakan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Berdasarkan apa yang kita sedia maklum, COVID-19 ini sedikit sebanyak mengajar kita tentang cara-cara penjagaan kesihatan dan kebersihan diri setempat. Berdasarkan kenyataan akhbar yang telah dikeluarkan oleh Dr. Nur Hisham, beliau menegaskan kita agar sentiasa membasuh tangan dan mengelakkan menyentuh permukaan atau barang yang berisiko tinggi dijangkitan virus wabak COVID-19 seperti tidak menyentuh permukaan pintu di tempat awam, lift dan tangga dan lain-lain. Tambahan itu juga, masyarakat juga akan bertindak lebih kreatif dengan melakukan pembayaran menggunakan telefon pintar atau kad kredit sahaja. Dengan ini, kita dapat menghadkan sentuhan antara pekerja dan pelanggan semasa di kaunter pembayaran. Okey, berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, kita juga mampu mengelakkan gelombang wabak COVID-19 semakin menular dan serius sehingga tidak dapat dikawal. Hal ini dikatakan demikian kerana Dr. Nur Hisham juga turut mengatakan melalui siaran berita Malaysia Kini 2020, sekiranya masyarakat mengingkari arahan yang telah ditetapkan, kemungkinan wabak tersebut agak sukar dikawal dan boleh menyebabkan gelombang ketiga seperti tsunami akan melanda negara kita. Okey, berdasarkan dari aspek psikologi sosial, situasi ini dapat dikaitkan dengan tajuk obedient, iaitu kepatuhan yang merupakan salah satu jenis pengaruh sosial yang mampu digunakan untuk mempengaruhi orang ramai. Okey, berdasarkan topik ini, obedient menunjukkan individu cenderung untuk patuh pada perintah orang lain untuk menunjukkan
individu itu dapat menuruti perintah yang sebenarnya membahayakan jiwa orang lain. Sebagai contoh, pekerja dalam sektor pembekal makanan dan minuman dibenarkan beroperasi dengan mematuhi prosedur yang telah dikeluarkan dari semasa ke semasa, iaitu pembeli dibenarkan untuk membeli makanan drive go through sahaja. Okey, walau bagaimanapun, syarikat atau agensi yang beroperasi perlulah meminta surat pengesahan dan perkhidmatan untuk beroperasi bagi memudahkan urusan pembelian dan turut dipamerkan surat tersebut di hadapan syarikat atau agensi berkenaan. Selain itu, dengan mematuhi peraturan dan arahan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, kita juga dapat mengurangkan kadar kematian pesakit yang menghidapi penyakit COVID-19. Sekiranya pesakit ini dapat dikenal pasti dengan lebih awal, maka mereka dapat dirawat dengan segera ataupun dikarantinkan selama 14 hari bagi mengelakkan virus tersebut merebak. Okey, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan sekiranya peraturan atau undang-undang tidak dipatuhi. Seperti yang telah kita ketahui, kerajaan Malaysia telah memperketatkan undang-undang yang berkaitan untuk memberhentikan penularan wabak COVID-19 yang dialami oleh negara kita. Oleh kerana wabak tersebut telah memberikan kesan yang amat negatif sehingga menyebabkan kematian. Banyak kesan yang tidak baik yang akan dikenakan sekiranya peraturan atau undang-undang tersebut tidak dipatuhi. Menurut Presiden Kongres Kesatuan Pekerja QPEX, Adnan Mat berkata, pesara atau penjawat awam kerajaan yang dikenakan undang-undang PKP akan kehilangan segala keistimewaan yang dinikmati oleh mereka selama ini. Contohnya seperti bayaran gaji dan allowance mungkin akan ditarik balik sekiranya mereka melanggar peraturan negara. Selain itu, pesalah yang ingkar PKP juga akan dikenakan tindakan dalam bentuk amaran atau denda. Menurut Datuk Seri Ismail Yaakob berkata, individu yang melanggar PKP juga akan direman dan akan dikenakan tindakan mahkamah. Bukan itu sahaja, masyarakat juga akan berdepan dengan pelbagai isu seperti risau, gelisah dan mereka akan berasa gemuruh serta akan memberikan tekanan kepada mereka. Keadaan itu seterusnya akan memberikan kesan yang negatif kepada ahli keluarga dan individu terdekat serta tidak terkecuali akan memberikan kesan kepada petugas kesihatan yang merawat pesakit berikutan bebanan kerja mereka yang semakin meningkat. Seterusnya, usaha kawalan dan pencegahan jangkitan COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan agensi keselamatan yang lain. Pertama sekali, pihak berkuasa di Sarawak telah menyediakan banyak tempat penginapan seperti hotel untuk pelajar Semenanjung Malaysia balik ke Sarawak. Pelajar dari Semenanjung juga diberikan kemudahan yang banyak oleh pihak berkuasa. Contohnya, mereka diberikan tiket secara percuma untuk balik ke kampung halaman. Mereka juga diberikan pengangkutan yang cukup untuk sampai ke kampung halaman mereka. Mereka juga diberikan penginapan secara percuma selama 2 minggu untuk melakukan proses kawalan bagi memastikan mereka tidak menghadapi penyakit COVID-19 sebelum sampai ke tangan keluarga mereka. Seterusnya, bagi keselamatan kerajaan,
telah menyediakan alat keselamatan seperti topeng muka dan pakaian perlindungan dalam kuantiti yang mencukupi. Tambahan pula, mereka juga bekerjasama dengan agensi penubuhan anggota beruniform seperti Polis Angkatan Tentera Malaysia. Seramai 42,000 anggota polis dan 6,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia dikerah di seluruh negara bagi memastikan perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Sekian, terima kasih. Pada hari ini saya akan simpulkan semua apa yang berlaku tentang COVID-19 ini yang telah melanda di seluruh negara. Oke, jika dikaitkan dengan social psychology, sebagai contoh saya ambil attitude masyarakat di negara kita, mereka mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, dan selain daripada itu mereka memakai pelitup mulut, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan melakukan penjarakan sosial. Oke. COVID-19 ini juga boleh menyebabkan ekonomi negara merundung ataupun merosot, dan sebagai rakyat Malaysia kita haruslah mematuhi segala peraturan supaya ekonomi negara kita akan meningkat semula. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia kita haruslah menjaga diri daripada dijangkiti virus ini, yaitu COVID-19, supaya tidak merebak kepada orang lain ataupun saudara mara kita. Terima kasih.